Salam sejahtera kepada semua yang belajar dalam video klip ini. Saya Master Johnny. Hari ini saya ingin sharing tentang teknik komunikasi FORM. Teknik ini digunakan pada masa perjumpaan pertama kita sama dengan prospek kita. FORM terdiri kepada family, occupation, recreation, money or income, ataupun keluarga, pekerjaan, rekreasi dan kewangan. Teknik ini adalah 4 topik. Teknik ini menunjukkan 4 topik yang kita boleh bincang ataupun tahu lebih tentang keadaan prospek kita supaya kami dapat mengumpulkan info dan menganalisasi apakah keperluan utama yang kami punya prospek perlu pada dalam kehidupan mereka pada masa kini. Dalam topik family, biasa saya invite saya punya prospek pertama kali jumpa, mungkin di kafe ke di mana-mana tempat. Biasa duduk, mesti kami sembang tentang topik family. Topik family boleh merangkumi kesihatan ahli keluarga atau kesihatan prospek kita, ataupun keadaan kehidupan prospek kita, dia dengan keluarga beliau. So, dalam topik ini, tujuan kami ingin mengumpulkan sama ada dia dan ahli keluarga prospek kita memerlukan income ataupun memerlukan kesihatan. Contoh saya bagi seorang kawan, dia first time jumpa dengan saya akan tanya berapa anak kamu ada, apakah keadaan kesihatan mereka, semua orang sihat ke, ataupun saya akan tanya ibu bapa kamu masih sihat tak? So, bila saya tanya soalan ini, mungkin prospek saya akan kata, itulah orang tua, mungkin akan ada masalah kesihatan, sakit lutut ke, sakit sini ke, atau apa-apa jenis masalah kesihatan. So, melalui perbincangan pada topik ini, saya dapat kumpul info bahawa prospek saya memerlukan sesuatu produk atau cara untuk meningkatkan keadaan kesihatan ibu bapa beliau. Next, occupation, itu pekerjaan. Biasa kita jumpa dengan kawan pertama kali ke, atau bila-bila jumpa, bila kami sembang tentang keadaan pekerjaan, mesti ada orang komplain. So, bila kami dengar dia komplain banyak tentang sesiapa dalam company, komplain customer, komplain banyak, so kami kena tahu lebih sama ada dia suka tak kerjaan dia. Ada orang kata, walaupun saya tak suka pekerjaan saya ada sekarang, tetapi saya kena buat sebab saya perlu gaji itu untuk hidup. Ada orang selepas dia komplain, dia rasa I nak cari satu perkara yang boleh membawa income lebih kepada saya, supaya saya tak payah in future, tak payah kerja keras pada pekerjaan yang tidak bermakna kepada dia. Ada orang juga, dia rasa I rasa I perlu satu part time sebab gaji dalam pekerjaan saya
tak banyak, tak cukup diguna. Sekarang mungkin ekonomi meleset. Kami pekerja, kedudukan pekerjaan saya mungkin menghadapi risiko yang tinggi supaya dipecat oleh bos saya untuk mengkurangkan perbelanjaan company. So, melalui sharing pada topik ini, kami boleh tahu sama ada prospek kita menghadapi masalah pekerjaan dari segi kekurangan income ataupun segi ingin mencari peluang yang menambah income, ataupun dia rasa dia tak mau kerja lah in future. Kalau ada pilihan, dia tak mau kerja, dia nak buat bisnes. So 3 segi ini kami tahu dia apa sama ada orang prospek ni, kita boleh bagi dia peluang, sharing tentang peluang bisnes Shaklee kepada dia. Next, rekreasi ataupun hobi prospek kita. Biasa kami boleh tahu sama ada prospek kita dia menghadapi masalah ekonomi, masalah income ataupun masalah kesihatan. Contoh, kalau prospek kata, bila saya senang satu Ahad, saya akan duduk kat rumah lah, tak mahu pergi lain tempat lah, nak keluar belanja lebih, nanti duit tak cukup pakai sebab gaji sikit. Ada orang juga, ada orang lain mungkin dia kata, I biasa pergi shopping tau, every Saturday and Sunday mesti pergi shopping, tetapi window shopping je. So kedua-dua keadaan prospek kita, kami tahu mereka kekurangan wang dalam kehidupan mereka. Ada juga orang, dia bila dia lepas kerja, bila dia senang, dia akan pergi buat senaman, pergi gym ke, pergi taman jogging ke, ataupun apa-apa aktiviti kesihatan. So bila kami tahu dia ada hobi yang macam ni, kami tahu orang ini dia adalah orang yang more health conscious. Dia lebih dia ingin mendapat kesihatan supaya hidup dengan lebih baik. So orang prospek macam ni, kami in future, kami boleh sharing produk Shaklee dengan mereka. So melalui hobi dia, kami boleh tahu sama ada dia nak more income or perlu lebih sihat. So topik keempat, money, kewangan. Biasa saya jemput saya punya prospek keluar, saya akan sharing. Selepas sharing F, O, A, next saya akan sharing money. Kebanyakan orang rasa I akan jadi kaya bila saya buat tabungan, kan? So saya akan tanyalah, setiap bulan kamu ada buat saving dah? Ada orang kata tak ada lah, duit tak cukup. Ada orang kata makan kegunaan, makan setiap bulan gaji habis lah, mana ada duit untuk tabung. Nak beli insurans pun tak ada, tak larat. So ada prospek lain, dia kata, oh I sharing 1,000 setiap bulan. So ada yang sharing 500 ke 100 ke 200 dan lain-lain. So saya akan terus tanya, you ada saving mungkin 500 lah setiap bulan, kan? So adakah kamu nak saving lebih, satu kali ganda setiap bulan, ataupun kamu berminat selain saving, ada lagi duit lebihan untuk buat investment tak, untuk dapat income lebih melalui investment? So jika itu prospek dia kata dia nak
dia nak saving more, dia nak buat investment. Okay, saya tahulah ini orang ada itu kemahuan nak dapat lebih income. So orang jenis macam ni saya akan share. Sekarang saya ada satu peluang bisnes, you nak tak? Kalau you nak, baru I nak sharing bisnes Shaklee kepada kamu. So beliau sudah bersedia. Saya kata, okay, good, tell me cara, ajar saya macam mana saya boleh dapat lebih duit untuk saya saving banyak dan ada duit lebih untuk buat investment. So saya share bisnes Shaklee. Communication FORM, kami guna setiap kali perjumpaan, especially perjumpaan pertama. So perjumpaan pertama kami guna FORM. Kami hanya tanya, dapat info, kumpul info dalam kami punya memory. Lepas tu baru catatkan apakah keadaan FORM prospek kita. So selepas kami catatkan, kami tahu yang mana topik yang dia memang tak muas sekali. So itu barang yang dia betul-betul, itu perkara yang dia betul-betul memerlu dalam kehidupan dia. So we help them. Kami next percubaan kedua, kami akan tanya, itu I dengar you memang tidak memuaskan kepada mungkin keadaan kesihatan family anak-anak kamu. So saya ada satu cadangan kepada kamu. Adakah kamu ingin menerima terima cadangan saya? Bila kami punya prospek dia kata yes, so kami boleh terus share. Kamu boleh share Shaklee produk kepada mereka. So melalui dalam proses komunikasi FORM ini, kita kena bersikap ikhlas, sharing dengan selesa, belas kasih kepada kehidupan kawan. Jangan sentiasa dengar yang fikir I nak cepat-cepat sharing Shaklee kepada kamu, jual barang kepada kamu untuk dapat keuntungan. Jangan, ini adalah motif yang tak berapa positif lah. So kami kena mendengar sharing mereka, prospek kita dengan sabar supaya dapat lebih info. Then kita dapat lebih info, then we know what we should say pada perjumpaan kedua. So buat catatan dan in future cadangkan apa yang mereka perlu. Okay, biasa saya mengkategorikan prospek di dalam komuniti ini kepada 3 jenis. Kumpulan A, contohlah jika prospek kamu adalah seorang housewife ataupun wanita yang ada kerja dan kerja lepas tu balik rumah kena jaga keluarga. So dia sharing lebih sekali tentang keadaan kesihatan ahli keluarga. So kami boleh share produk yang produk Shaklee yang sesuai yang mereka perlu supaya bantu kami punya prospek menyelesaikan masalah kesihatan ahli keluarganya. Kumpulan B, orang yang makan gaji, sentiasa rasa tak sihat dan sentiasa komplain banyak tentang pekerjaan dan kekurangan income, tak cukup duit untuk pakai setiap bulan kan, tak ada tak larat nak kerja lagi. So kumpulan B ni, orang kumpulan B ni, pada perjumpaan kedua saya akan share produk kepada dia dulu supaya bagi dia lebih bertenaga dalam aktiviti kehidupan mereka.
Selepas dia selepas dia dapat rasa kesan positif melalui produk Shaklee, saya akan sharing Shaklee background, company background Shaklee dan marketing plan supaya galakkan dia startkan bisnes secara part time supaya mendapat lebih income untuk masa hadapan mereka. Tentang produk sharing, bila kami share produk kepada kami punya prospek, sila rujuk kepada flyers produk. Kami biasa cadangkan mereka ambil set-set produk yang ada dalam itu flyers produk kita. Contohnya set family wellness, set kecantikan kulit, set slimming dan lain-lain. Kenapa kami kena sharing dalam set? Kerana kalau kami hanya share cadangan satu produk kepada kawan kami, prospek kita, mungkin prospek tak dapat rasa kesan positif selepas ataupun dia akan ambil lebih banyak masa untuk feel that kebaikan produk tu. So sharing dalam set-set produk akan bantu mereka menyelesaikan masalah kesihatan dengan lebih cepat. Jika kamu tak ada itu flyers produk, sila hubungi saya ataupun upline anda. So, jika bila kami rujuk kepada flyers produk, tak ada itu set-set produk, set-set yang ada dalam flyers tu, tak ada dia nak cari ataupun tak ada set yang special dapat selesaikan masalah dia. So everyone start from set family wellness. Pada kumpulan C, kumpulan ini adalah remaja yang baru lepas belajar, baru start kerja ataupun orang yang ingin mencari peluang untuk mendirikan perniagaan. Kita boleh share Shaklee company background, share dengan peluang Shaklee business dengan mereka ataupun plan marketing. So, bila seorang prospek kita, dia sign up jadi pengedar Shaklee. Selepas dia start guna produk Shaklee, dia rasa produk ini memang baik. Saya rasa inilah masa saya memulakan Shaklee business ini. So, kami kena ajar mereka, minta mereka senaraikan prospek, name list prospek. Itu senaraikan nama semua orang yang dia tahu dalam kehidupan dia, surrounding dia, kawan ke, atau itu dia sentiasa itu nama bos-bos yang dia sentiasa pergi shopping punya kedai dan lain-lain. So selepas senaraikan prospect list tu, kena minta downline kami pilih orang yang lebih rapat dengan dia, okay? Dan minta downline pergi jumpa dengan mereka. Bila percubaan, gunakan teknik FORM. Okay. Selepas buat FORM, kita upline. Kena ikut downline kita pergi jumpa prospek mereka. Sebelum pergi jumpa dengan prospek mereka, kami kena tahu tentang info-info FORM prospek yang akan jumpa nanti sebelum perjumpaan itu. Okay, next. Kami kena minta downline kami, kalau boleh buatlah home party. Kumpulkan 5 sampai 8 orang, bantu dia share Shaklee. Sama ada Shaklee produk ataupun peluang bisnes Shaklee. Next. Selepas teman dia ikut dia pergi jumpa beberapa kawan, bantu dia dalam buat prospecting, sharing. So mungkin percubaan kelima, kami kena minta downline kita buat sharing supaya apa yang dia belajar dalam
prospecting sebelum ni, dia kena cuba buat dengan sendiri. Dan kita apalagi kena duduk ikut sama dia, perhatian proses prospecting dia. Selepas habiskan semua prospecting, boleh duduk bincang apakah perkara yang kita boleh buat lebih baik, apakah perkara yang kamu kena abaikan dan lain-lain lah, bagi cadangan. Itulah sharing saya hari ini. Sila belajar FORM dan praktis teknik komunikasi FORM ini dengan rajin. The more you do, the more experience you get, the more kamu akan jadi lebih mahir dalam menggunakan teknik FORM ini. Teknik FORM ini amat berkesan dalam bisnes kita. Sekian, terima kasih.